selain daripada kerjanya doktor sebagai seorang doktor ya, yang merawat pesakit-pesakit meskipun baru ya, tapi kerjaya yang dipilih adalah doktor. Tetapi berlainan, saya difahamkan doktor ni ada berlainan minat pula ya, dan suka menulis dan aktif di laman sosial ataupun medsos, sangat aktif, Facebook, IG, ada juga YouTube, ada juga YouTube ada juga ya. Jadi apa yang nak diperkatakan berkaitan dengan perkara ini doktor? Kita ni kadang-kadang ada masa kita follow the flow, takdir ni maksudnya jadi cikgu, jadi engineer, jadi doktor. Tapi kita kena kenali diri kita juga. Apa yang membuatkan kita rasa happy. Kadang-kadang kalau kerja semata-mata untuk dapat gaji, rasa stres juga. Macam tak ada value lain yang kita bagi. Maksudnya untuk diri kita. Kebanyakan kita buat untuk orang lain. Pesakit, so dapat gaji, nak bagi keluarga. Kita kena kenali diri, apa yang aku suka, passion, membuatkan kita happy. So lagilah kita boleh menjadi doktor yang macam lebih ikhlas lah. Sebab kita ada benda lain juga. Kebanyakan yang saya nampak macam tu, dia tak boleh benda yang maksudnya terpaksa buat sahaja. Kita kena mencari benda lain yang kita minat. Ada orang menulis, ada orang bercakap. Yang pastinya cari apa yang buatkan kita happy. Saya menulis. Apa yang doktor tulis sebenarnya? Maknanya setiap medsos itu doktor tulis pelbagai ataupun apa saja yang ditemui, sama ada benda baru ataupun sesuatu yang boleh menarik perhatian atau macam mana doktor? Menulis sejak saya medical student lah. Masa medical student, saya rasa macam banyak ilmu-ilmu orang lain yang tidak masuk dalam ilmu medik ni tak tahu. Macam pengalaman di hospital. Banyaknya saya tulis pertama kali, contoh saya masuk bilik bersalin pertama kali, pengalaman yang sangat menarik. So saya suka tulis dan banyak kali forensik, saya tengok orang macam belah mayat. Saya orang yang biasa tiba-tiba masuk dalam bidang medik, saya rasa wow, menarik, perlu diceritakan kepada orang lain. Saya ada macam jiwa yang suka share. Pengalaman duk tahu apa yang orang lain tak tahu, saya ceritakan. Ramai orang like, ramai orang share, so dia jadi membuatkan kita lagi happy dan termotivasi nak tulis lagi. Dia macam tulis, orang suka, kita tulis lagi, orang lagi suka. Dari masa ke masa apa saja yang ditemui tulis, dan mungkin itu juga antara yang membuatkan lebih ramai followers ataupun pengikut ataupun yang membaca dan sebagainya, menyebabkan doktor dari masa ke masa pun ingin untuk terus menulis. Poin dia juga ingin sebarkan manfaat. Sebab tak semua orang kita ada pengalaman, maksudnya tak semua orang boleh jadi doktor. So kita sebagai doktor ni, apa pandangan kita sebagai doktor yang kita boleh extract supaya orang lain tahu juga. Ada tak yang dalam pengikut-pengikut ataupun yang membaca yang condemn apa yang doktor tulis, selain daripada yang memuji dan suka, yang pernah doktor temui dalam beberapa kali doktor buat posting, ada tak yang komen tidak membina? Kebanyakan alhamdulillah, sebab saya suka sebarkan inspirasi positif. So orang-orang yang sama pemikiran dengan saya, dia akan follow. So orang-orang ni je yang akan baca biasanya. Kalau orang yang tak minat, dia tak baca dari awal. So kita dah tertapis orang-orang yang condemn tu. Tak ada, alhamdulillah. Macam kalau ada pun hasil silap saya sendiri dalam menulis. So, ada silap-silap sikit, so dia orang tegur, kita ambil that good feedback lah, kita ambil sebagai feedback. So kita tak rasa tu dia condemn, ini adalah teguran. Ada kita silap-silap sikit, so nanti kita improve lagi baik, lagi better. Tentunya ada mempunyai harapan untuk masa depan, sama ada dalam bidang kedoktoran ini doktor ataupun dalam bidang penulisan ini. Saya ingin teruskan menjadi doktor sebab banyak juga ilmu-ilmu yang saya dapat sangat penting. Kalau saya tak jadi doktor, saya tak tahu benda tu dan ia sangat membantu. Kalau saya sakit, keluarga saya sakit, kita pandai nak bagi pandangan. Maksudnya saya boleh bagi pandangan. Ia sangat membantu kami dan sekeluarga lah. Dari segi penulisan, saya sangat minat menulis. Sekarang saya tak ingat dah buku saya berapa, 4, 5, 6. Dan saya minat bisnes juga. Saya jual buku-buku saya lah. Buku doktor ya? Banyak dah saya sedang. Dah banyak ya? Jadi antara yang boleh kita perkenalkan kepada pendengar-pendengar Tau FM yang mungkin boleh
temui di mana? Okey. Ada yang aku student medik, yang tu masa belajar dulu lah, sekarang dah tak ada stok lah. Yang terbaru memang ada adalah cerita dalam hospital. Pengalaman 2 tahun pertama menjadi doktor houseman. Yang orang cakap sangat penat, stres. Kadang-kadang keluarga dia tak tahu macam mana stres anak dia ni. So kita tulis supaya kita boleh bagi buku, Boleh share dengan inilah korban. pengalaman saya. Kenapa saya stres? Kenapa saya penat? So menulis ni kita boleh bagi membuka minda orang lain supaya tahu pengalaman kita. Tapi sempat doktor bertugas sebagai doktor, tapi dalam pada itu sempat juga untuk menulis apa yang doktor rasakan itu. Sebab itulah balik kerja kadang-kadang, sebab alhamdulillah lah belum kahwin, sebanyak masa kalau stres-stres tulis dekat Facebook je. Ambil sikit-sikit. Sikit-sikit, hari ni satu, esok satu, hari cuti satu. So lama-lama memang boleh buat beberapa buku hanya daripada Facebook. Dua dalam satu lah. Dua dalam satu, maknanya dua-dua pun minat. Jadi boleh dijadikan sebagai seiringan untuk dua perkara dalam satu masa, doktor ya. Seronok sebenarnya bercakap dengan doktor ni, banyak sangat pengalaman ya. Jadi apa pun bawa yang baik tentang Tawau doktor ke Kelantan, mungkin sebagai duta kecil untuk menjemput orang-orang tempat doktor untuk datang ke Tawau ya, untuk terus mewujudkan silaturahim ya. Baiklah doktor, mungkin sebagai temu ramai kita yang terakhir ya, mungkin nasihat doktor lah, sama ada kita jaga kita ya, stay safe dalam tempoh pandemik COVID-19 ini, ataupun keceriaan untuk tidak stres di tempat kerja, mungkin ada nasihat daripada Dr. Amalina. Okey. Maksudnya untuk orang yang sekarang ramai, maksudnya saya sendiri ya. Untuk orang ramai. Untuk orang ramai seperti saya cakap tadi lah, kita ada kerja kita sendiri, tapi pada masa yang sama jangan jadi robot yang rutin. Pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. Apa yang kita boleh membahagiakan diri kita adalah dengan memberi manfaat pada orang lain. Kita sedekah, kita beli, maksudnya kita bahagiakan orang lain. Dengan sendiri kita akan bahagia. Saya teringat kata-kata doktor pakai inspirasi saya lah, Prof. Muhaya. Dia cakap, dia pernah cerita satu analogi lah. Ada orang cerita ni, ada orang kaya, dia macam selalu beli barang branded, macam semua benda dah ada, rumah ada, kasut mahal. Tapi dia tak rasa bahagia. Walaupun dia kaya, dia tak rasa bahagia dalam hidup dia. Sampailah suatu hari dia pergi buat volunteerism dekat Kemboja semua tu. So dia sedekahkan wheelchair. So ada orang yang tak ada kaki pakai wheelchair tu dan tarik baju dia. Terima kasih bagi saya macam kaki barulah macam tu. So dia rasa dia dapat kebahagiaan yang tak pernah dia dapat sebelum ni. Walaupun dia kaya, dia tak dapat bahagia dengan kekayaan dia. Apabila dia memberi sesuatu yang orang dapat value, yang tu paling bahagia sekali. So cari kebahagiaan kita dengan memberi. Ya. Jadi maknanya terus memberi ya. Mungkin sebahagian rezeki yang kita ada adalah milik orang lain ya, dan berkongsi rezeki yang kita perolehi doktor ya. Okey, mungkin ada kata-kata terakhir doktor untuk bersama dengan pendengar Tawau FM. Okey. Terima kasih sekali lagi Tawau FM kerana menjemput saya. Okey, satu, saya perasan ramai yang sekarang sedang resah gelisah sebab tak dapat kerja, tak dapat gaji. So saya nak kongsikan satu ilmu magnet rezeki lah, saya belajar daripada YouTube semua tu. Dia cakap kita ada satu benda, sebenarnya rezeki ada dua. Ada yang perlu dicari, ada yang kita duduk saja pun rezeki datang. So macam mana adalah dengan, dia cakap rezeki tu macam payung. Rezeki tu macam air hujan. Allah cakap kan, rezeki tu macam air hujan. Semua orang akan dapat rezeki kecuali orang-orang yang memakai payung, iaitu payung sama dengan dosa. So sebab mungkin rezeki susah nak datang kat kita sebab dosa-dosa yang kita ada. So PKP ni boleh je kita macam cuba macam menghalang diri daripada melakukan dosa. Maksudnya kita tahu semua akan melakukan dosa, tapi kita usaha kurangkan melakukan dosa. InsyaAllah. So kadang-kadang ada orang bagi percuma ni, ada orang bagi bantuan ni, kita duduk saja tak minta pun. Tiba-tiba orang tergerak hati nak bagi kat kita. Itu magnet rezeki. So tenangkan diri dan cuba macam bertaubat dan istighfar, insya-Allah ada rezeki kat mana-mana walaupun tak bekerja. InsyaAllah. Dan mudah-mudahan kita terus mengikhlaskan diri kita dalam kehidupan doktor ya. Okey doktor, terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan Tawau FM menerusi siaran Tawau FM ni doktor ya. Jadi mudah-mudahan akan terus